Assalamualaikum semua. Kali ini aku ingin menceritakan kisah berkaitan makcik yang aku kenal di kampung berdasarkan pengalaman orang terdekat aku. Jom mula. Cik Da merupakan insan yang aku kenal amatlah penyayang, lemah lembut dan pemurah orangnya. Cik Da mempunyai suami yang penyayang, Pak Uda namanya, dan seorang anak lelaki yang aku panggil Abang Ri. Kejadian ketika umur aku 7 tahun, aku pergi bersiar-siar sekitar kawasan rumah dengan rasa gembira, riang-ria disebabkan hari ini adalah hari cuti sekolah dan aku ambil peluang ini untuk bermain di luar rumah dengan kembarku. Tiba-tiba terdengar bunyi bising daripada bahagian dapur rumah Cik Da. Ketika itu jam baru menunjukkan sekitar pukul 10 pagi. Perasaan hairan semakin memuncak. Bila semakin lama semakin kuat pula bunyi seolah-olah orang sedang mengemas di dapur. Kedengaran alatan dapur berlaga sesama dengan kuat waktu itu. Aku dan kembar aku mula merancang sesuatu yang kami sendiri ragu-ragu kerana Cik Da pernah berpesan jika dia tiada di rumah jangan berani ke rumahnya tanpa apa-apa alasan diberikan. Tapi waktu itu dengan rasa ingin tahu, kami tetap juga ke rumah Cik Da untuk memeriksa apa yang berlaku. Kami tahu waktu begitu Cik Da pasti tiada di rumah. Kami memulakan langkah kecil kami berdua. Jarak rumah Cik Da dengan rumah kami hanya lebih kurang 50 meter saja. Semakin kami mendekati rumah Cik Da, semakin perlahan bunyi segala pinggan mangkuk periuk yang berlaga tadi. Pada awalnya kami berlari anak keriangan. Kemudian mulai berjalan perlahan apabila kejadian itu semakin aneh. Semakin aneh kenapa? Ya, aneh kerana apabila jarak kami semakin dekat dengan rumah Cik Da, semakin perlahan bunyi perkakas dapur tu berbunyi. Aku dan kembarku tetap juga ingin meneruskan ekspedisi kami hingga selesai. Sesudah sampai di pintu bahagian dapur rumah Cik Da, kami seolah-olah terdiam kerana bunyi tersebut serta-merta hilang dari telinga kami. Perasaan berdebar mulai terasa. Kembarku yang sedikit pucat tetapi tetap berani mula membuka pintu dapur rumah Cik Da dan aku cuba untuk menidakkan tindakan kembarku supaya kami berpatah kembali tetapi tetap juga diteruskan niatnya. Dan bila daun pintu dapur Cik Da dibuka, kami hanya nampak dapur usang yang kemas, rapi tersusun dan tiada sedikit pun kesan mana-mana manusia menggunakan perkakas di dapur. Ketika itu aku dan kembarku saling berpandangan. Aku perasan yang keadaan sekeliling kami jadi begitu sunyi dan sepi, hinggakan bunyi burung dan serangga pun tak ada waktu tu. Kembarku cuba melangkah ke ruang dalam dapur dan diikuti aku. Rumah Cik Da walaupun sedikit tua usianya tetapi kemas dan bersih. Cuma aku perasan saat kaki aku melangkah ada sesuatu perasaan yang kurang senang kerana aku rasa seperti diperhatikan. Kembarku mula berceloteh. Ha, tengok, tak ada apa-apa kan? Aku cuma diam membisu kerana masih bingung kenapa bunyi yang tadi kuat boleh dengar dari jarak yang jauh kini sunyi sepi, tiada tanda. Sunyi sungguh dalam rumah Cik Da ni, macam aku berada dalam hutan tebal. Betul-betul sunyi korang tahu. Tiba-tiba kembar aku ni mula berbisik. Kenapa rumah ni tak macam kita selalu pergi dengan mak? Aku pun perasan dengan sapaan kembar aku ni sebab rumah ni nampak lebih old school bak kata orang dari kebiasaan sewaktu kami datang dengan mak kami. Aku masih lagi dalam keadaan takut sebenarnya, tetapi masih lagi berlega-lega dalam rumah Cik Da tanpa kebenaran Cik Da. Aku masih lagi merasakan seperti diperhatikan setiap pergerakan aku. Kembar aku menyapa aku supaya senyap dan ya, kami berdua terdengar derupan seperti kaki seseorang berjalan dalam sebuah bilik seakan-akan menghala ke arah kami. Nak tunggu ya, Cik datang. Ya Allah, waktu tu aku rasa kaki aku ni nak melangkah yang teramat berat, seperti diletakkan batu berpuluh kilo. Kembar aku mula menunjukkan reaksi ketakutan kerana suara yang kami dengar amatlah garau, seperti lelaki
tetapi bercampur suara perempuan. Angin di luar bertiup kencang, seolah-olah ribut akan datang. Serentak cuaca kelihatan mendung daripada celah-celah tingkap. Aku dan kembar aku erat berpelukan kerana ketakutan. Bunyi seretan kaki tersebut makin hampir kepada kami dan hilang. Kemudian angin mula bertiup hinggakan daun tingkap terbuka. Bunyi hilayan kasar bercampur nyaring menjengah di tingkap, hinggakan kami terduduk menangis sambil menutup mata. Degupan jantung aku waktu itu seakan berhenti apabila melihat susuk besar hitam berbulu nampak seakan menjeling ke arah kami dengan matanya putih kesemuanya, beserta senyuman sinis. Dalam hatiku, Tuhan, selamatkanlah aku dan kembarku. Aku cuba kuatkan semangat untuk melihat makhluk tersebut, dan senyuman sinis tadi bertukar dengan mulutnya terbuka luas dan menitiskan air liur seakan merah berlendir ke arah kami semakin dekat. Sudah, jangan kau kacau anak-anak aku. Terdengar satu suara menjerit dan kami pengsan. Aku tersedar di rumah dan emak aku tersenyum mesra bertanyakan adakah aku lapar. Pada waktu aku sedar terasa badan aku sakit lenguh dan sengal-sengal, mungkin tanda aku ingin demam. Pada malamnya ayah ada bacakan air untuk aku dan kembarku pulih semangat kembali. Seminggu aku dan kembarku demam di rumah tanpa bersekolah. Segala cerita berkaitan dengan aku dan kembarku di rumah Cekda, tidak pula emak, ayah dan Cekda bercerita. Mereka seperti biasa melayan kami seperti tiada apa yang berlaku. Cekda tidak pernah pula melarang kami agar ke rumahnya sewaktu dia tiada, begitu juga dengan mak ayahku. Hampir setahun kejadian tersebut berlalu. Aku dan kembarku sentiasa ceria bermain di halaman rumah pada waktu cuti persekolahan akhir tahun. Ketika seronok bermain hampir jam 6 petang, tiba-tiba aku terdengar sapaan daripada Cekda memanggil aku. Adik, adik, adik. Aku yang ketika itu kusyuk bermain tersentak dan berhenti seketika, lalu menoleh ke arah kembarku. Kami saling mengangguk menandakan kami berdua dengar panggilan daripada Cekda tersebut. Dengan hati yang senang dan ceria kami berdua terus ke arah rumah Cekda, kerana Cekda seorang yang pemurah, sentiasa memberikan kami makanan, keropok, gula-gula dan tidak lupa juga mainan. Mungkin ada sesuatu yang Cekda mau hadiahkan kepada kami. Sesampai di hadapan rumah Cekda, aku serentak dan adikku memberi salam menandakan kami telah sampai. Malangnya salam kami tidak disahut oleh Cekda dan telah beberapa kali tetap sunyi sepi. Kami mengambil keputusan ingin kembali ke rumah dan ditegur oleh Cekda. Masuklah ke sini, Cekda ada di dapur nih. Kami dengan perasaan gembira terus masuk dan mencari Cekda di dapur. Aku yang melihat Cekda duduk mencangkung di dapur serba pelik, terus memperlahankan langkah sambil memegang tangan kembarku. Kembarku seolah faham dengan situasi tersebut. Aku menyapa Cekda daripada belakang. Ya, kenapa Cekda panggil kami? Sambil membasuh sesuatu di dapur, Cekda hanya tersenyum tanpa mengeluarkan suara. Kini, giliran kembarku pula menegur. Kali ini Cekda berpaling, kepalanya berpusing ke belakang tanpa menggerakkan badannya, dan tangannya tadi di hadapan seolah mencengkam ke lantai rumah menghala ke arah kami, berlumuran darah. Sesuatu yang hidup di tangan dan mukanya. Alangkah terkejutnya kami. Mulut Cekda dipenuhi darah dan berkata, "Adik nak." Hilayan bermula serta mulutnya terbuka luas dan ya, langkah kami berdua bukan lagi 1000, malah berjuta kami lari sambil ketakutan dan berjujuran air mata. Aku kuatkan larian sambil memegang tangan kembarku, tetapi hilayan daripada Cekda tetap juga kedengaran. Ketika kami berlari, hujan mulai menunjukkan reaksi untuk membasahi kami. Dan ya, bila hujan turun, hari bertambah gelap. Larian sejauh 50 meter diselangi oleh pokok durian dan kelapa, sedikit sukar bagi kami berlari dengan pantas. Larian aku terhenti apabila kaki kembarku tersadung di akar pokok durian, dan waktu tu aku nampak kelibat Cekda berjalan dalam posisi mencangkung dengan berlumuran darah. Aku kuatkan semangat untuk memegang kembarku untuk bangun, dan kami menyambung larian kami dalam tangisan dan ketakutan. Sesampai di halaman rumah,
kami sempat menoleh ke belakang. Kelibat Cik Da tiada lagi. Ayah yang ketika itu ada di rumah terkejut dengan keadaan kami, yang dalam ketakutan terus membawa kami masuk ke dalam rumah dan menemani kami mandi dan menyuruh kami mandi air bacaan doa daripada ayah. Selesai solat maghrib, ayah juga menyuruh kami minum air yang ayah bacakan doa. Kali ini kami cuma terkejut dan ketakutan, tetapi tidak lagi demam. Emak dan ayah mula berpesan, jangan lagi bermain di sekitar rumah Cik Da, kerana ramai yang suka bergurau di sana, cuma bukan datang dari alam kita. Ayah juga berpesan bahawa kami tidak boleh berkawan dengan kawan yang datangnya daripada alam lain. Walaupun aku dan kembarku masih lagi tidak faham apa yang ayah dan emak perkatakan, kami tetap mengangguk tanda patuh dengan segala arahan. Keesokan harinya Cik Da datang ke rumah melawat kami dan membawakan kami mainan dan gula-gula kegemaran kami. Cik Da meminta maaf semalam Cik Da tiada di rumah kerana pergi ke pekan bersama suaminya untuk membeli barang keperluan kedai runcit kecilnya. Lama juga peristiwa tersebut berlalu, tetapi masih lagi segar dalam ingatanku. Hubungan aku dengan Cik Da erat seperti biasa. Usia Cik Da semakin meningkat dan tidak lagi sekuat dahulu. Perniagaan runcit Cik Da juga diteruskan walaupun Cik Da semakin uzur. Seingat aku ketika itu aku sudah bersekolah menengah di daerah lain dan aku dan kembarku dimasukkan ke asrama. Ketika aku pulang ke kampung, emak menceritakan bahawa Cik Da semakin uzur dan ingin berjumpa dengan aku dan kembarku. Setelah berjumpa dengan Cik Da, aku sayu melihat Cik Da kerana bila bersua muka dengan kami, Cik Da cuba untuk kuat kerana ingin menyambut kedatangan kami dengan wajah ceria. Setelah segala cerita dan tawa kami, akhirnya kami pulang semula. Setelah kembalinya kami ke asrama, kami dapat berita bahawa Cik Da telah dijemput Maha Esa. Aku lupa tahunnya, tetapi jelas aku dan kembarku terasa kehilangan orang yang sentiasa menyayangi kami, walaupun kami bukan datang daripada keluarganya. Ketika Cik Da menerima kunjungan emak sebelum Cik Da mengembuskan napas terakhir, Cik Da ada meminta emak menyediakan 2 batang jarum dan 2 biji limau nipis. Emak aku bertanya, untuk apa dengan barang permintaan Cik Da tersebut? Cik Da meminta supaya emak cucukkan jarum pada kedua-dua tumit Cik Da. Kemudian jarum tersebut dicucuk ke dalam buah limau nipis tersebut dan dibuang ke sungai. Permintaan terakhir Cik Da tersebut tidak sempat ditunaikan oleh emak kerana emak takut perbuatan tersebut mengundang syirik dan dipandang pelik oleh orang kampung. Pemergian Cik Da amat dirindui oleh kami sekeluarga dan orang kampung. Kampung kecoh dengan kisah Cik Da kembali setelah semalaman dikebumikan. Sekian.